Dan inilah dikatakan berada dalam taat. Moga terus diberi izin untuk taat sampailah satu masa nanti umur kita habis dan dipanggil kita pulang. Minta lindung daripada Allah, janganlah pulang dalam keadaan maksiat, dan minta dengan Allah pulanglah dalam keadaan taat. Dan waktu tu nanti kita akan dihitung pada setiap amal. Dan dalam kitab tersebut, ketahuilah engkau apa saja maksiat yang kau buat, dosanya adalah besar-besar dan siksanya juga adalah besar, yang mana pasti engkau tidak akan dapat menanggungnya. Ini dalam kitab ni, Imam Berhati dia cakap pasti engkau tak boleh tanggung. Ulama ni kata pasti engkau tak boleh tanggung siksa yang dikenakan bagi orang yang bermaksiat. Jadi dia kata janganlah bermaksiat, selalulah berada dalam taat, kerana dia memiliki pahala yang besar-besar. Okey, kita baca sini malam ni, kita baca kat sini, kita baca penawar bagi hati. Nak tanya dekat mana pun tak ada orang bawa kitab. Kan ada tanda kan? Ada tanda tak? Nak kitab? Ada tanda? Tak ada tanda? Kau tak ada, saya agak je lah kat mana dia berhenti. Ada. Pian dia tanda pian? Yang lupa tak datang. Oh tak datang ya? Kat luar Abang Jamal yang tanda. Kat marah tahulah. Bila buat marah, minta buat marah. Tapi dekat mana berhenti tu saya tahu. Tak apalah, kita baca je lah. Dan lazimkan olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Maknanya dia kata buatlah sesuatu untuk mengawal marah ni pada dua keadaan. Muka surat 91. Dari keduanya memecahkannya. Memecahkannya maknanya kita mengawalnya, bukan menghilangkannya, kita mengawalnya. Dan tiada aku kedaki, ulama ni kata, dengan memecahkannya itu menghilangkannya sama sekali. Tak boleh langsung tak ada sifat marah sama sekali, tak boleh pula, kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Lagi kita hidup, lagi tu dia ada. Cuma masalah dia kita boleh kawal tak boleh kawal. Itu ada kursus yang orang-orang buat, stress management, anger management. Nak kawal marah macam mana? Nak kawal marah macam mana? Anger management. Marah ni kalau silap, dia keburukan dia sangat dahsyat lah. Tu yang saya kata kan, TV3 interview orang-orang bilik akhir, orang-orang bilik yang tunggu kena gantung. Ada seorang ni kata dia muka tutup lah, tapi bunyi suara tu macam orang bangsa India lah katanya. Dia kata TV3 tanya apa nasihat awak pada orang luar, maknanya siapa yang kat luar penjara ni, apa nasihat awak? Dia kata kalau ada apa-apa masalah, duduk bincang lah, dia kata. Jangan ikut hati lah, dia kata. Banyak benda boleh settle, dia kata. Betul. Sebab dia kesalahan dia dibunuh kawan dia. Dia gaduh lah agaknya. Agaknya dia gaduh lah kot. Dia marah sangat akhirnya, dia pukul kawan dia mati, dan dia menunggu keputusan dia tali gantung. Puncanya apa ni? Puncanya marah. Ramai orang marah dah sebut macam-macam. Kalau suami dia sebut, ada orang WhatsApp kata ada orang perempuan, suami dia bergaduh dengan telefon, dia kata nanti aku hantar lawyer untuk uruskan cerai talak 3. Sampai cakap itu. Tanya saya, dah cerai ke belum? Mana saya tahu. Saya tahu apa maksud dia cakap. Kalau urus lawyer ni, kalau apanya saya faham dia kata, nanti aku urus lawyer, uruskan cerai talak 3 kita. Dia kata gitu. Lawyer ni dia tak boleh lapas. Faham tak? Lawyer ni diuruskan dokumen je. Maknanya dah berlaku tak? Dah berlaku lah, lawyer datang. Lepas tu nyesal, nangis-nangis.
Puncanya apa ni? Puncanya marah tadi dah. Bila marah, lidah tak kawal, cakap macam-macam kalau rumah tangga roboh-roboh tanggung sendiri, tak kawal hati. Ini banyak berlaku macam-macam ni. Contohnya marah ni elok diam. Kena marah ni diam cakap. Dia bercakap ni akal dah tak ada. Tu yang keluar macam-macam kalau suami isteri aduh, yang menakutkan kadang-kadang dengar. Dan tiada sayugia bahawa ia hilang. Sayugia ni apa? Sepatutnya. Tiada sepatutnya ia hilang. Tiada sepatutnya ia hilang. Bahkan jika hilang ia, nescaya wajib menghasilkannya. Hilang sampai tak marah langsung, tak boleh. Mesti ada rasa marah, tapi marahnya macam mana? Marahnya dikawal. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian kafir. Lepas tu, kalau kita baca sirahan, dulu saya ingat dekat OP dulu, Ustaz Salihuddin Nasir, dia ngajar kat OP kami. Dia ngajar sirah, dan dia cerita kisah peperangan. Dalam kitab tu kata, hendaklah kaum muslimin ni menunjukkan keberanian dia, kemarahan dia pada kafir yang menentang Islam. Dalam peperangan tu lah dia kata tu. Hendaklah menunjukkan marah dia pada orang kafir yang menentang Islam. Tapi marah macam mana? Adalah cara marah dia. Bukan pergi bakar rumah orang, bukan tu. Adalah cara marah dia. Kalau tak marah, hendaklah menghasilkan marah. Orang hentam agama kita, orang ejek Nabi kita, kita buat bodoh, buat diam. Dan pun tak boleh marah. Bukan, kena marah. Tapi ada cara marah ni lah. Ada cara protes dia lah. Ada cara tunjuk dia lah. Ada dokumen dia lah. Ada komplain dia lah yang kita kena buat. Kenapa? Mesti ada rasa marah. Mesti ada rasa marah. Lepas tu nak kena faham ni. Wajib menghasilkannya dan menegah daripada segala kejahatan, dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Maknanya kalau orang buat kejahatan, kita kena marah lah. Tapi adalah cara marah dia. Kita tak setuju Lepas tu kadang-kadang jangan bekerjasama pada majlis-majlis yang ada benda yang tak jelas. Dipanggil orang surau baca doa, tengok majlis ni lah macam tanya dulu apa detail majlis ni, ada apa, majlis ni ada apa, ada buat apa, macam mana, pukul berapa, buat apa. Dia kata ada lagi ni, dia kata ustaz baca doa lah, baca doa ni ada apa, adalah senaman-senaman, apa zumba-zumba ke benda. Kita datang nak baca doa, tengok macam-macam pakai orang pakai. Orang dah ready lah dekat saf-saf dia. Perempuan pakai singlet pun ada kadang. Dulu kita baca doa. Kita amin dia, kita jalan dia, muzik keluar. Okey, kawan, mari kita satu, dua. Ada dah atas pentas dan lenting atas pentas. Tak takut Tak takut apa? Tadi doa, ya Allah berkatilah apa yang kami lakukan. Ya Allah berkatilah kehidupan kami. Ya Allah hindarkan kami dari maksiat. Lepas tu satu, apa tu? Ini tak bagus lah ni. Yang selalu jadi mangsa orang surau waktu orang baca doa. Lepas tu dia balik salam dapatlah RM20 balik. Itu ke marwah. Itu ke marwah kita. Hendaknya marwah kita. Kalau kita tengok demi detail itu tak ada ikut syariat, kita tak ada. Kami tak terlibat. Nak panggil orang lain tu dia masalah. Tegas sikit lah. Baca doa ni dah jadi apa tau, dah jadi macam satu adat. Apa benda pun baca doa. Buat pertandingan pancing, bayar yuran RM50. Daripada duit tu dia jadi hadiah. Kan judi. Tu baca doa. Buat badminton, yuran keluar, dari duit tu dia jadi hadiah. Kan judi. Ulama nak kata kita judi. Itu kita baca doa. Jelas ke? Tak jelas. Tak boleh itu.
Maksudnya kita ada rasa, tak boleh. Kena kata gitulah. Ini tak nak marah langsung. Orang menari buat aerobik depan surau, mesti kena marah. Betul Mana boleh kau buat depan surau ni? Kau pergi buat tempat lain. Ini kawasan surau, tak boleh. Marah sikit. Ni tak marah, tak macam mana, biar itu. Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan. Ulama kata marah ni macam anjing ni. Anjing apa? Bukan anjing biasa, anjing perburuan. Anjing perburuan maksud apa? Anjing yang telah diajar pergi-pergi, datang-datang, gerak-gerak, henti-henti. Itu anjing perburuan. Seperti anjing perburuan. Dan hanya senya dikenaki dengan memecahnya itu, mengajarnya, ajar anjing ni. Marah ni macam anjing buruan dalam hati. Ajar dia apa? Hingga ia mengikut akan akal dan akan syarak. Jadi tuan anjing ni adalah akal, tuan anjing ni adalah syarak. Anjing ni apa? Anjing buruan. Dia apa ni? Inilah sikap marah dalam hati manusia. Inilah sikap marah dalam hati manusia. Dia kena ikut tuan dia. Tuan dia apa? Satu, akal. Akal yang telah dipenuhi dengan syarak. Akal yang ada agama Kalau akal bodoh-bodoh kosong-kosong ni memang Sebab tu kalau orang gila dia marah, dia tak bersalah. Kenapa tak bersalah? Dia gila, dia tak ada akal. Kita ingat dulu kecil-kecil tu, ada mak-mak nak tidurkan anak, tidur. Kat luar tu ada momok. Momok tu tak momok? Tahu momok tak? Hantu. Kejap dia dulu. Ni orang gila datang. Kalau ada orang kampung tu satu orang gila, suruh kacau budak, dia sebut nama orang tu. Betul? Kang ni pakcik gila ni kan datang rumah Kang. Dia kata gitu. Dia jadikan orang gila ni jadi bahan menakutkan. Kenapa? Orang gila ni tu boleh buat apa saja. Kenapa dia tak ada akal? Dia tak ada akal. Lepas tu dia katakan marah ini dia mestilah mengikut tuan dia. Anjing buruan ini mesti ikut tuan dia. Tuan dia nama apa? Tuan dia nama akal. Tuan dia nama apa? Tuan dia nama akal dan syarak. Kenapa? Akal ni dia mesti ada knowledge untuk beritahu hati yang nak marah ni apa benda. Nanti kita akan belajar. Kalau akal tak belajar agama, dia tak ada knowledge, dia tak ada pengetahuan. Jadi dia tak ajar lah hati ni untuk buat apa. Tak ajar lah. Itu yang jadi marah tu. Jadi hati ni dia nak marah, dia marah. Kenapa? Anjing ni dia tak ada tuan. Tuan anjing tak ada tuan tak? Tuan anjing gila tu tak ada tuan tu. Dia nak gigit, dia gigit orang lah, dia gigit. Orang marah ni bagaikan anjing tak tuan. Tapi orang yang boleh mengawal marah ni bagaikan anjing perburuan yang taat pada akal dan syarak. Lepas tu akal ni kena ada syarak, kena ada undang-undang agama, kena faham. Faham takdir, faham gitu, faham gini, baru tak datang marah. Tapi tak faham takdir, tak faham takdir. Kita keluar kat simpang, motor lalu, kita horn, dia pun angkat jari tengah dia. Kalau kita faham, kita memang tak reda dia buat tu berdosa. Tapi kita reda apa? Inilah ketentuan Allah untuk aku malam ni. Tapi bukan kita reda dengan apa dia buat. Kita reda inilah ketentuan dia apa? Dia carutkan aku, lepas tu dia pergi. Biar dia pergi. Nak settle kat akhirat, settle kat akhirat. Tak ada masalah apa. Dia jangan kata lepas dia tak boleh kerja aku. Tak, kat dunia lepas. Kat akhirat nanti dipamerkan balik. Okey, engkau dulu kat dunia engkau tunjuk jadi tengah dekat Pak Haji ni. Sekarang Pak Haji ni nak tuntut. Macam mana? Engkau bagi pahala engkau kat Pak Haji ni. Tu je. Atau pahala engkau dah habis, orang ambil, engkau ambil dosa Pak Haji ni. Itu lah. Kali ni lepas apa? Kali ni memang lepas. Ini ramai orang lepas. Bagi duit, rasuah, betul, tipu saksi, ramai orang lepas. Tapi kat akhirat tak lepas. Tak boleh. Sikit pun takkan ada satu orang yang dikatakan tak naya. Jadi apa yang berlaku tu, itulah takdir. Bukan kita salahkan takdir, tapi kita mengakui itu takdir.
Betul. Allah tetapkan ni, terjadi. Jadi sebagai orang yang beriman dengan takdir, terimalah, diamlah. Kau dapat jumpa pun nasihat dah baik. Engkau nak muda, kau jangan buat macam ni. Engkau buat macam ni, apa tu kau macam ni? Engkau buat tangan-tangan tengah ni, jadi tengah kat orang ni. Elok ke? Kau nasihat. Saya marah, nasihat. Kau dia terima lah. Kau dia nak marah lagi, dia nak jalan, biar dia jalan. Hati tidak tercalar. Kenapa tidak calar? Takdir. Kenapa tak marah? Dikawalnya marah ni. Dia tak kata dengan marah tu engkau pergi. Tak. Dia tahan. Kenapa dia tahan? Dia ada tuan dia adalah akal dan syarak. Tu nak kena faham tu. Nanti dia kata dalam kitab ni lah. Dan diam ia. Ia tu apa? Anjing buruan tu lah. Dengan sebab petunjuk daripada keduanya. Apa kedua tu? Itulah dia akal dan syarak. Itu penting peranan akal tu. Itu penting akal itu diberi ilmu. Tahu? Kita kena berhenti kerja. Covid ni tak berniaga. Jangan marah-marah. Kenapa? Memang itu tak ada kita. Kena berhenti kerja. Tak ada kita kena berhenti kerja. Cari kerja lain. Cari kerja lain. Maknanya kita belajarlah berdamai dengan takdir. Jangan bergaduh. Sebab yang kita selalu cakap apa? Tadbir tidak boleh mengatasi takdir. Takdir ni kita bekerja, kita nak kerja kita lama. Itu yang kadang-kadang orang kerja, lepas tu pergi ambil loan 30 tahun, baru 10 tahun kita berhenti kerja. Macam sebab lah, Covid ke, ekonomi ke, apalah asbab-asbab yang Allah jadikan ni. Mengelabak lah, 20 tahun tak tahu nak bayar hutang macam mana. Itu masalah ambil hutang ni. Kadang-kadang libatkan isteri pula, isteri ambil loan. Sekali anak sakit, Allah takdirkan anak sakit, isteri kena berhenti kerja. Siapa nak bayar hutang? Suami kena bayar. Tahu tak? Ini banyak berlaku. Akhirnya bergaduh. Ni saya dengar macam-macam lah cerita. Bergaduh, akhirnya bercerai. Sampai peringkat ni. Punca dia apa? Kalau ikut Ustaz di Jawi, antara sebab perceraian ni, selain daripada ada orang tiga, selain daripada ada apa cemburu macam-macam lah, dia kata financial problem. Dia kata gitu. Dulu saya masa kerja, saya naik taksi lah. Nampak daripada airport budak naik taksi, bawa taksi ni, saya kata bahaya dia ni. Saya duduk sebelah dia, dan saya takut dia tidur daripada airport ni. Dia kata, bang ngantuk ke? Saya tanya dia, ngantuk? Lepas tu dia, ngantuk kata, saya pagi kerja sampai petang. Petang kerja buat taksi sampai pukul 12. Pukul 12 kerja store sampai pagi. Storekeeper. Store jaga barang je, tapi tak ada apa lah. Dia kata boleh tidur lah, bawa banyak nyamuk tidur. Tidur gila-gila yang kawan. Kawan tidur 3 jam, kawan bangun dia tidur 3 jam. Maknanya dia sehari tidur 3 jam ni. Lepas tu pagi tu balik mandi-mandi pergi kerja. Lepas tu petang tu balik-balik mandi-mandi buat taksi. Lepas tu pukul 12 malam tu balik-balik mandi-mandi pergi jaga. 3 kerja tau buat. Wah, saya kata padahal lah ngantuk. Saya layan dia berbual lah. Saya takut masuk longkang dengan taksi ni. Saya kata kenapa sampai kerja dia kerja? Dia kata saya malah nak cerita lah, tapi saya nak cerita lah. Dia kata saya ni dah cerai 2 kali talak. Dia cerita tau. Saya tak minta cerita pun. Kenapa? Sebab masalah kewangan. Dia cakap tau. Jadi saya kalau lagi sekali ni saya bercerai, habislah. Dia tahu lah tu hukum 3. Ni dia cerita ni tau. Jadi saya kena cari duit lebih supaya pergaduhan ini tidak berlaku semula. Kami bergaduh sebab duit. Sebab kami hutang banyak. Jaga-jaga tau. Jangan ambil hutang-hutang ni banyak. Kalau tak perlu tak payah ambil. Kalau perlu nak ambil beli barang ni banyak ni, hutang banyak ni, mampu, dan ada tolak ni rasa mampu, boleh. Tapi kalau tak mampu, jangan cuba. Jangan cuba tau. Jangan cakap tak apalah, nanti kau usaha cari duit lebih. Tu yang kerja 3 tempat tu. Kalau dah kerja begitu, ingat sempat ke datang ni? Tempat kau orang azan nak berhenti semai jemaah, nak muhasabah sekejap, aku ni tak mati besok ke? Mana tempat?
Betul. 3 kerja buat, 2 kerja buat, mana tempat. Akhirnya mati itu je lah. Tu yang takut tu. Punca dia apa ni? Punca dia kalau guru kata sistem yang kita create. Dia kata kita buat sistem ni. Dia kata dulu orang tahun 1800, 1700 mana ada hutang-hutang bank ada ke, dia kata tak ada. Dan mereka tak perlu bangunan tinggi-tinggi, mereka tak perlu kereta besar-besar, mereka perlu dia bagi ikan, kena kerok sampai kan. Mereka makan gitu-gitu je, ikan yang mereka tanam, apa tanaman yang mereka tanam, ikan yang tumbuh dekat sawah gitu-gitu mereka makan. Anak-anak mereka kumpul-kumpul, mereka cari ustaz ajar je, sama. Gitu je. Tapi kita manusia sekarang ni, kita yang ubah sistem tu tau. Masuk universiti perlu ada degree. Ada degree pening pula kerja. Ada degree keluar pangkat besar. Tension pula. Siapa yang create? Manusia yang create sistem ni. Kalau tengok pula orang ada kereta, kita pula nak ada kereta. Orang keluar SPM kereta besar, kita tengok degree tak kan kereta besar ni, mesti besar pada dia. Hutang lagi. Tengok rumah, orang ada rumah, kita ada rumah, beli lagi, hutang lagi rumah. Orang rumah pula beli kereta, hutang lagi. Oh, dahsyat, dia kata sistem dahsyat. Siapa yang buat? Manusia yang buat. Manusia sendiri yang buat. Manusia sendiri yang campakkan diri dalam kebiasaan. Kalau iklan-iklan loan ni cantik je. Skyway kan. Rumah suasana kampung 628,000. Ada iklan bank bawah. Kami sedia membantu anda dengan senyuman. Dengan senyuman, kau tak bayar besok, kau tahu tuan lawyer datang. Sampai terpaksa combine, anak, suami, isteri combine nak ambil satu loan. Punyalah mahal rumah sekarang, tak apa benda tak tahu lah. Betul kan? Itu terperangkap. Terperangkap. Kan tak bayar kan, kena lelong. Nak dua mana? Terperangkap sendiri. Akhirnya timbul marah. Dia salah dia. Akhirnya, itulah akhirnya tu. Lepas tu akal ni kena ada syarak. Timbanglah. Saya tak tahulah orang lain. Dulu saya kerja, masa tu gaji saya 1,000 lebih je. Daftar nama kat PKNS. Dia bagi saya rumah. Rumah berjamal dulu tu lah, Kenari. Dulu rumah tu 85,000 bang. Kan? Saya dapat offer rumah tu. Tapi saya tak nak. Saya takut tak boleh bayar. Saya kata saya nak beli rumah boleh 10,000. Saya kata PKNS. Dia kata rumah 50,000 ni payah nak ada. Ada payah. Saya beli. Sanggup saya tak beli tau. Sebab saya rasa gaji saya masa tu 1,000 lebih. Saya takut saya tak boleh bayar. Saya dah dengar cerita dengan kawan tak boleh bayar kan bergaduh dengan pasangan, bergaduh dengan macam-macam benda dah cerita tak baik. Saya tertolak tawaran tu. Kawan saya dia beli. Kenapa kata tu fikir jangan bimbangkan lah hutang-hutang ni. Betul lah. Aku kan senang berhutang. Apa dia makan dah. Dan diam ia dengan petunjuk keduanya. Dan tiada menyalahi ia akan keduanya. Maknanya marah ni macam anjing pemburuan. Dia tunduk pada keduanya. Apa keduanya? Itulah akal dengan syarak. Lepas tu akal kena betul. Dan dia menerima syarak sebagai panduan. Kalau akal tak ada syarak, masuk benda lain. Masuk benda lain apa? Masuk asutan kawan-kawan. Engkau jangan biar dia buat gitu, engkau lawan, dia kata. Engkau jangan biar, engkau lawan hujah dia, kata. Kita mesti berani. Itu lama bertumbuk. Ni jadi dekat masyarakat sekarang ni. Kawan pula jadi batu api. Kau nak biar ke, dia kata dia? Kau lawan dia. Kau pergi rumah dia, kau terajang, kau tumbuk dia. Ni kawan yang tak boleh pakai ni. Patut dia menyedarkan, dia menyabarkan, dia bagi dekat akal kawan dia ilmu syarak. Yang sini tak boleh buat macam sini. Dia api-apikan. Ini orang kata batu api. Kawan ni pula dengar cakap dia pergi ambil kayu, dia attack budak ni. Lama budak ni mati. Kawan yang nasihat tu, dia diam Yang pergi tali gantung, budak ni. Ni yang banyak berlaku ni. Punca dia apa ni? Punca dia satu bab yang dibincangkan dalam tasawuf, nama dia marah. Tu orang telefon, Ustaz, saya ceraikan bini saya, tapi saya tengah marah, nampak? Kan selalu anda keluar kan? Tapi saya tengah marah. Kalau tengah marah, jatuh talak tak? Jatuh betul tak?
Tak ada dalam kitab kata kalau marah tak jatuh, kalau tak marah jatuh. Maknanya kalau nak jauh talak kena dalam keadaan full macam ni. Relax, tengah tengok Astro, cerai kan bini. Mana ada orang begitu? Selalu dia punca ni marah, betul tak? Rasa tercabar, marah. Anjing buruan dah keluar daripada hati. Digigit apa? Digigit perkahwinan. Tak, patah. Dengan berapa? 3 perkataan aja. Dengan 3 perkataan aja. Kalau terkeluar nombor 3 ni, bukan saja patah, hilanglah benda tu, tak ada. Nak bina balik, kena cari apa? Cari apa? Blind Chinese. Tahu blind Chinese? Mahallil. Lagi tak kata mahallil. Allah, hati-hati lah. Punca perkataan dia keluar daripada sikap apa? Sikap marah ni lah. Sikap marah ni. Kita tak ada usaha nak kawal. Sebab tu sampai orang-orang Inggeris, orang-orang putih, dia buat satu kursus anger management ni. Dia hantarnya staff-staff mereka yang pemarah ni, yang merosakkan identiti syarikat ni, tapi boleh kerja, tapi pemarah. Hantar pada kursus untuk dia uruskan marah ni dengan baik. Kita dah tengok lah orang pemarah ni, bobo pemarah ni, ambil fail baling, bam. Kita dah tengok lah semua ni. Bincang dengan bos kata report kena submit by 8. Jadi bila bos tengok report, dia panggil lah sahabat report ni, dia panggil seorang-seorang. Saya pun masuk lah, report tu saya punya. Ada pukul 10 ada seorang lagi hantar, I told you by 8. Dia kata lah, sorry lah bagi gini. Dia ambil report tu, dia baling kat pintu, jatuh kat tangga. Ni dah tengok tu dah. I told you by 8. Tiba-tiba marah. Habis ni apa? Nak ngadu dengan HR? Bila ngadu? 4 fail. Wah, ni tak boleh kontrol. Marah ni bahaya, sangat bahaya. Dan dulu ada lah, abang saya cerita, dia ambil handphone, dia cakap dengan orang, dia ambil handphone, tak tahu lah orang ni cakap apa, dia marah kat budak supervisor tu, dia baling, boom, kena kat kepala budak supervisor tu, pingsan. Kena pula kepala budak tu, cara dia baling tu tepat. Ini boleh main American football ni, dia baling. Dan pernah juga ada bos, tak mau cakap siapa dah kan, kita ambil kemanjaran dia kat hotel makan gipau. Dia tanya budak ni, just now dia kata, I lalu dekat kawasan projek tu lah, kat Melaka. Kenapa mesin tak jalan? Kalau mesin ni nama horizontal directional drilling. Highway tolak korek, jadi nak lepaskan pipe masuk sini, keluar sana. Tu HDD nama dia. Ni teknikal lah, HDD. Waktu tu mesin ni sangat mahal, baru masuk Malaysia. Dia tanya budak ni, kenapa that machine not working today? Budak ni kata lah, ni supervisor kita ni apa ni, ada kerja lah apa benda, tak dapat nak guide. Dia kata korektor ni buat macam mana. Berapa hari dah dia kata? Dah 3 hari tak jalan. Dia tengah makan pau tau, dia baling pau ni kat budak tu. You tahu tak how much I pay interest for that machine? Dia baling pau dia makan tu. Allah, dan budak ni tak melawan. Pada satu keadaan maruah budak ni jatuh tau. Saya tak tahu lah, saya tak nak kena lah. Dan saya tak tahu lah, kalau saya kena saya buat apa, saya tahu. Boleh baling pau kat orang ni. Dan orang lain yang tengok, konsultan yang datang tengok, tapi konsultan tu macam tak terpanjat lah, sebab dia tahu watak bos ni macam mana. Rupanya kalau kaya sangat pun emosi tak terkawal jugalah satu ni. Dia baling dengan pau. Ini saya cerita betul ni, cerita benda betul. Lepas tu jangan macam itulah. Lepas tu kita kerja dan kita belajar, kita tengok ni pemarah, mana jadi macam ni Anjing tu dah keluar daripada hati, ambil pau tu dia baling orang. Anjing tu yang keluar tu, anjing buruan tu. Kenapa? Anjing buruan ni dia tak patuh pada tuan dia. Kenapa? Tuan dia tidak gunakan akal dan syarak untuk menimbangkan anjing ni jangan keluar daripada hati aku.
Kita tengok, kita tahulah tak patut, betul memang tak patut. Kau tak setuju, kau buanglah budak ni. Betul tak? Apa yang kau boleh baling dengan file, baling apa? Dia tak ada maruah diri kau orang ni. Saya tak setuju. Percaya lah, tak tolong orang lain. Ni ingat kau bagi 5,000 besar, kau boleh jatuhkan maruah orang gitu depan orang ramai gitu. Tak boleh. Kau tak setuju, okey, kau panggil dia. Okey, call HR, bagi dia warning. Dah lah, atau terminate dia lah. Tu kau beli apa? Kau buang lah. Biar cari lain. Tapi jangan hina dia gitu. Wah, saya tak tahu lah. Saya dengar cerita saya pun rasa geram. Apa buat begitu kan? Baling orang dengan handphone, apa tu? Hui. Dan yang demikian itu mungkin dengan bersungguh-sungguh pada mengajar dia. Maknanya apa? Sungguh-sungguh ajar anjing beruan ni yang nama marah nanti ni, sungguh-sungguh ajar dia. Aku cakap go, go. Aku cakap stop, stop. Siapa cakap? Aku siapa? Aku akal. Aku siapa? Aku syarak. Akal ni dibalut dengan apa? Diisi dengan apa? Diisi dengan agama. Supaya dia boleh arahkan marah ni yang menyumpakan anjing buruan ni, mesti ikut cakap aku. Bertindak ikut cakap aku. Aku kata marah, marah. Aku kata marah sikit, marah sikit. Engkau tak boleh marah banyak-banyak. Engkau tak boleh mengamuk. Engkau tak boleh pukul orang. Kenapa? Engkau kena ikut arahan aku. Apa aku? Aku adalah akal. Gitu. Tapi akal tak ada syarat. Akal dia tak boleh kawal. Dia tak boleh nasihat pada hati. Akal ni peranannya adalah wazir yang menasihati. Tu jadi panas baran tu. Lepas tu kalau baran ni orang kata panas. Tahu benda panas. Benda panas. Jangan biar begitu. Ini panas baran ni menyebabkan anak tertekan, menyebabkan pasangan tertekan, menyebabkan suami tertekan, menyebabkan mak mentua tertekan, menyebabkan mak tertekan. Ramai orang sebenarnya tertekan dengan sikap orang pandai ni, tapi tak nak bergaduh, tak nak apa, kadang dia diamkan. Dia diamkan, dia biar cakap apa. Sampai orang sangat berhati-hati berurusan dengan dia. Nak tanya sesuatu pun nak tengok mood dia. Ni orang pandai ni. Mood okey, baru kita approach. Nak tanya ke, nak tegur ke. Mood tak okey, kita tak boleh buat apa-apa. Kenapa? Anjing tu dah nak keluar. Anjing buruan yang tak ada tuan ni. Anjing buruan tak dengar kata ni, dia akan gigit orang berkata. Jaga-jaga ni, marah ni. Dahsyatlah marah ni. Jadi buat apa? Sungguh-sungguh ajar dia. Ajar apa? Ajar anjing ni. Aku kata pergi, kau pergi. Aku kata diam, kau diam. Dan iaitu cara dia apa? Membiasakan akan lambat marah. Jangan marah, apa-apa jangan marah dulu. Nak pergi kedai, nak beli barang, sampai kedai tutup, jangan marah dulu. Jangan kata celaka tu kedai ni, aku datang dia tutup pula. Jangan marah dulu. Nak pergi beli makan, sampai sana kedai tutup, selalu kedai tu buka, selalu dia tak menega. Jangan marah dulu. Kenapa? Biasakan lambat marah. Kenapa? Dah ditakdirkan itu bukan rezeki kita. Memang kita kedai tutup. Kalau Allah kata engkau rezeki kau nak nasi goreng kedai tu, dia buka lah. Rezeki kita kat mana? Adalah tempat lain. Maggi dekat rumah ke, dekat 7-Eleven, dekat kedai sebenarnya ke, benda kita beli. Itu kita makan, itulah rezeki kita. Jadi apa tu? Itu takdir Allah. Kau nak marah dengan siapa? Nak marah dengan siapa sebenarnya? Nak marah dengan Allah? Mana mungkin? Betul tak? Mana mungkin marah Allah? Allah yang menakdirkan. Bila kita tahu Allah menakdirkan, kita sebagai hamba kita kena akur lah. Belajarlah akur. Lambatkan marah. Lambatkan marah, jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Ini takdir dia. Jangan marah. Takdir itu tak boleh kita lawan, tak boleh ubah. Allah kata gini, orang lain tak boleh kata apa. Tak boleh lawan pun sekalipun. Satu, macam mana nak ajar dia? Lambat marah. Dulu ada orang kata kan, kalau nak berhenti rokok, nak kurang kisah rokok, jangan beli lighter. Ada orang kata gitu kan. Nak ajak rokok, minta kawan mancis. Tak ada kawan keliling, tak ada kisah rokok. Dia pula betul-betul macam betul lah. Ada orang kata nak berhenti rokok, jangan beli, tapi minta kawan. Tu lagi betul bodoh. Ada pula jangan beli, minta. Berhentilah terus. Ini kenapa ni? Biasakan. Biasakan. Bila jadi sesuatu, biasakan lambat marah. Lepas tu kalau orang marah ni dikatakan cepat melenting. Perkataan cepat tu ada. Cepat melenting. Disuruh pada hati ni lambat marah, bukan cepat melenting.
Nampak dalam agama ni ada panduan dia yang kita kena latih lah diri kita. Kena praktis. Kena praktis. Allah, kalau tak praktis marah saja. Marah aja. Lama panggil kita pemarah. Allah, yang tertekan orang lain. Dan dia kata muka sebelah, membiasakan memaafkan serta kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Bila datang macam sebab, satu lambatkan marah. Jangan cuma marah, nanti dulu, slow dulu. Lepas tu apa-apa, maafkan. Kita maafkan, hati kita berlega, tak ada hasad dengki, tak ada dendam. Betul? Hati lebih senang, lebih tenang bila maafkan orang. Kalau tak maafkan orang, asyik nampak je dia kat surau. Sebelum ni nampak juga dia kat surau, tapi tak marah dekat dia. Tapi bila marah, nampak je. Sebenarnya ada, dia ada, tapi kita tak perasan. Tapi sebab marah tu menyebabkan kita perasan dia ada kat surau. Kadang-kadang kita semayang, dia tak tahu kita marah dia, dan kita tak maafkan dia. Allah Akbar, dia bentar jadah kat sebelah, dia dekat sebelah. 4 rakaat isyak, 4 rakaat kita terganggu sebab dia di sebelah. Apa kita dapat? Dia steady je. Itu kalau marah orang surau. Kita benar jadah tengok di depan kita. Ini yang orang yang kita marah ni, tak nak maafkan. Oh, bercakap lah, dia ni tak guna lah, semayang, nama je semayang apa. Mula lah kutuk, umpat dalam hati. Padahal waktu tu hendaklah dia memberi fokus pada mengingati Allah. Kalau nama dia Muhammad Ghazali, kita tengok dalam internet ke, cerita seorang lah, orang kenamaan ke nama Ghazali ke, penyanyi ke nama Ghazali, kita ingat dia. Kenapa? Oh, ini macam nama orang yang aku marah. Hati tak tenang, hati tak tenteram. Nak lepaskan tu, cakap diri kita, dia tak minta maaf pun tak apa, aku maafkan kau. Kenapa? Allah takdirkan kau cakap benda tu kat aku, tapi perbuatan kau salah. Aku tak redha dengan perbuatan kau, sebab perbuatan dosa. Redha pada dosa itu tak boleh. Tapi aku kena redha, Allah tetapkan mulut kau cakap di situ dekat aku. Kenapa aku kena redha? Memang tak lawan. Allah tetapkan begitu. Redha dengan kejadian, bukan redha dengan perbuatan dosa yang dibuat. Faham kan? Jadi kalau kita dah marah dengan siapa? Allah yang takdirkan mulut tu buka. Allah yang takdirkan dia bercakap. Allah yang izinkan dia bersusun perkataan itu, sakit hati kita. Kalau faham, insya-Allah. Kalau tak faham, gundahlah hati. Gundah hati lah, gundah gulana, dendam, sampai mimpi-mimpi. Mimpi ketuk kepala dia. Tak ketuk pun sebenarnya. Sampai terganggu tidur, sampai stres. Siapa yang susah? Siapa yang teruk? Kita yang teruk. Dia tak ada apa-apa. Nampak Sampai dendam berketurunan kadang. Sampai dia tua tengok anak dia budak besar, ini bapak dia tak guna ni. Sampai keturunan tu dendam. Dahsyatnya. Seperti mana hati-hati orang jahiliah. Aus-lah Khadraj tu bergaduh 140 tahun. Bergaduh. Dendam tak habis. Rasulullah datang Madinah, settlekan, ramaikan mereka, persaudarakan mereka. Barulah amat damai. Sebab tu jangan marahlah. Nak cakap, bukan jangan marah, kawallah marah. Mana kena marah, marah, tapi kawallah marah. Janganlah menjerit-jerit kat rumah, janganlah mengamuk kat rumah, jangan tendang washing machine kat rumah, jangan limpah pinggan kat rumah, jangan buat marah tu sampai bertindak pada fizikal. Jangan baling orang dengan pinggan. Kali orang tu kena kepala dia, mati ke apa kan, satu kes lain pula dah. Punca dia apa? Punca dia bila perkataan marah je. Jadi ambil sikap apa? Jangan lagi anjing buruan ni tak dengar cakap. Dia gigit orang lain nanti bahaya. Ambil sikap apa? Sungguh-sungguh ajar dia. Macam mana? Lambat marah dan memaafkan. Tak rugi maafkan. Tak kira aku tak nak maafkan, tak rugi, tak ada apa-apa pun. Kita tak maafkan dia, kita tak apa-apa. Kita maafkan dia, kita dapat pahala. Kali kita nak macam mana? Oh tak puas hati, saya tak maafkan, tak ada apa-apa. Tak ada apa. Okey, saya maafkan, dapat pahala. Tentu tak? Nak pilih mana? Nak pilih tak ada apa-apa ke, nak pilih pahala? Kalau nak fikir pada akal logik lah. Kita kata tak patut, saya tak nak maafkan dia, tak patut. Tak ada apa-apa juga. Habis dah apa-apa, nak pukul dia. Pukul dia cerita lain pula keluar. Tak guna lah.
Kalau dia cakap ini menyakitkan hati kita, jangan lawan. Ikutlah pegangan apa orang putih kata. When idiot speaks, don't respond. Once you respond, it will become apa? Apa? Kalau dengar peribahasa tu. Kalau orang bodoh cakap, engkau jangan respon. Kalau engkau respon, it will become apa? Too idiot. Tu. Orang bodoh cakap, engkau jangan respon. Kalau engkau respon, akan berlaku dua orang bodoh. Siapa lagi tu bodoh tu? Kita lah yang respon tu. Orang bodoh gila datang ke kita. Jangan layan. Pakcik, muka pakcik macam Ronaldo, ada kata. Layan. Aku memang Ronaldo, kau tengok muka aku. Sama lah gila macam dia. Betul tak? Orang bodoh-bodoh, orang gila datang cakap kita, jangan layan. Kalau kita layan, kita bodoh lah. We become too idiot. Betul tak? Itu lagi satu hal. Bodoh dengan bodoh lah bergaduh. Nama marah. Oh, pernah marah dia orang gila. Allah, kalau tidak faham SOP ni bahaya juga kehidupan kita ni. Nombor 2, bagaimana nak kawal marah ni? Satu dia kata apa? Faham marah ni macam anjing buruan. Jadi nak buat apa? Sungguh-sungguh ajar. Macam nak ajar? Lambatkan marah. 2, memaafkan. Maafkanlah manusia, semoga Allah maafkan kita. Maafkanlah manusia supaya Allah maafkan kita. Ada ulama kata, bermaafkanlah di bumi supaya engkau dimaafkan di langit. Bukan Allah kat langit. Dia nak cerita bagaimana Allah ini, kemuliaan dia, ketinggian dia, dia sebutkan langit, bukan Allah kat langit. Ini salah faham tauhid pula. Umpama bermaafkanlah di bumi, engkau akan dimaafkan di langit. Bukan Allah kat langit, tak. Engkau belajar maafkan orang, Allah akan maafkan kau. Itu ulama kata gitu. Belajar maafkan orang, Allah akan maafkan kau. Kita kadang makan dah sama kawan lama tak jumpa, kadang-kadang dia cakap kita macam-macam kan. Kadang dia nak gurau, tapi dia tak tahu. Dia jumpa kita dulu sekolah menengah, sekarang kita dah tua, dia dah tua. Budak sekolah menengah cakap apa benda pun tak apa, tapi orang dah tua ni dia sensitif. Dia cakap kita kecil hati. Kita balik kita kata aku tak nak, aku kecil hati dengan dia. Dah geram aja nanti. Tak ada apa-apa. Elok apa? Maafkan. Dah. Alah orang tua cakap, kita pun tua, betul tak? Maafkan dah. Adik-beradik bergaduh, adik-beradik, maafkan. Kita pergi surau ni, kita mengaji. Mungkin abang kita tak belajar agama. Kita dah kenal watak dia dulu kecil. Besar sama-sama, tahu watak dia macam mana kan? Macam mana watak dia kecil, dia suka peli-peli kita, dia marah-marah kita. Kadang sampai tua dia marah kita. Dia ingat kita ni macam budak-budak macam dulu ke. Contohnya. Nak buat apa? Maafkan. Itu yang paling indah, maafkan. Kenapa? Maafkan, hati tak sakit. Betul tak? Kalau tak maaf, hati sakit. Hati siapa yang sakit? Hati sendirinya sakit. Dah lama kena hypertension lah, kena darah tinggi lah, buat apa? Orang yang kita marah tu, dia tak ada apa-apa, dia sihat. Jadi cakap dia, aku dah maafkan dia. Dah, cukup. Lupakan. Dia tegur kita, kita tegur dia macam biasa. Dah. Lepas tu kita hati-hati dengan dia. Kenapa? Hati-hati. Dia ni tak boleh cakap begini. Nanti kan tiba dia marah. Cakap kita macam-macam. Kita hati-hati lah, benda tu yang berlaku lagi. Tapi kena buat apa? Maafkan. Tiada yang lebih indah bila maafkan orang lah, kalau dalam balahan. Maafkan. Nombor 2, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak. Bila rasa nak marah tu, pelihara, tahan dia dengan menahannya akan barang yang dalam hati. Menahan barang yang dalam hati. Marah ni keluar daripada hati. Kalau kita rasa singa ni keluar nanti tak boleh kawal, jangan bagi singa ni keluar. Terutama dalam rumah tangga apa benda kan. Nanti kalau dia dah marah, lagi macam-macam lah. Perkataan tu 3 je. Kalau lepas dia buru tu, habis. Nombor tu 3 je ada. Jaga-jaga tu. Bila dulu nanti saya cakap dululah. Bila ada orang kata perangkaan yang menunjukkan 47% perkahwinan orang muda ni dikatakan baru 25.
hanya bertahan tidak sampai 6 bulan. Ni ada perkataan yang mereka buat 47%. Kenapa ni punca ni? Punca ni lah. Inilah punya kita belajar ni, punca ni. Suami dia baran, sakit hati dengan isteri, gitu gini, tak ada benda lain dia sebut. Kalau tak boleh kawal, ni akibat dia macam-macam nanti. Dan menolong, apa yang menolong atas menahan marah itu ada 2 perkara. Kita nak tahu penolong kita ni, siapa yang boleh tolong kita dalam ilmu ni untuk kita tahan marah jangan keluar. Ada 2. Itu yang kitab dah sebut dah. Kau tak mengaji mana tahu. Tahu ni ustaz saya ni baran, macam nak buat? Mengajilah ilmu tasawuf. Ada panduan dia, kita nak belajar. 1 dia apa? Pengetahuan. 2 apa? Pekerjaan. Kan ada panduan ni. Tasawuf ni dia belajar penyakit hati. Apa penyakit hati? Marah. Apa akibat dia? Akibat dia ni, dengki. Apa ubat dia? Apa cara nak hilangkan penyakit marah ni? Ni yang kita nak kata ni. Engkau kena ada apa? Engkau kena ada pengetahuan. Engkau kena ada apa? Engkau kena buat pekerjaan. Baru melalui yang marah. Ini tak belajar mana boleh. Tak belajar mana tahu. Jadilah pemarah mati je. Anak-anak pun takut kadang. Maka dia mengetahui dia. Ini pengetahuan ni. 1 dia ketahui apa? Bahawasanya tiada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya engkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah. Jadi sesuatu bukan kehendak kita. Yang faham bukan kehendak kita, kehendak Allah. Jadi kita tak setuju dengan kehendak Allah, kita marah orang. Sebenarnya kita marah siapa? Kita marah dengan yang menetapkan, menakdirkan. Itulah Allah. Jadi marah dia dengan kehendak Allah, tiada atas kehendak dia sendiri. Benda ni bukan kehendak kita. Kita boleh usaha lah nak jadi A, nak jadi B, kan jadi C. Nak marah siapa? Kadang benda kecil-kecil cari remote hilang kat rumah, habis semua anak bini kena marah. Mana remote ni? Mana? Marah-marah. Dah dapat, hempas. Siapa yang takdirkan remote tadi hilang? Kena faham ni. Nak kena faham Allah. Jadi kau marah siapa ni? Kita memang tak nak benda tu hilang, betul? Memang kita tak nak benda hilang. Wallet hilang, marah-marah. Kunci motor hilang, marah-marah. Siapa yang takdirkan hilang? Allah yang takdirkan hilang. Kita usaha tak bagi hilang, betul? Kita letak ini, kita ingat ini, letak ini. Tapi takdir kita ni tidak boleh mengatasi takdir. Allah takdirkan dia hilang. Boleh kita mengamuk, orang marah? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Itu adalah kehendak Allah. Jangan ingkar. Allah kata benda dia hilang, dia hilang Habis tu tak payah jaga, biar lepas kunci. Tak boleh. Usaha kena buat. Dan hilang. Hilang juga. Bukan kerja kita. Kalau kita kata kita marah-marah, dan inilah sehabis-habis jahil. Ini kitab kata terang. Paling buruk jahil ni orang ni. Dia cuba protes, dia cuba marah apa yang Allah takdirkan. Tapi usaha kerja dia kena buat lah. Jangan lalai sepah-sepah benda penting apa semua. Kenalah usaha begitu, baikilah diri kita. Tak bolehlah biar-biar benda sepah-sepah dah hilang, dah takdir. Memang dah takdir. Tapi tak ada apa? Takdir daripada keburuhan kau lah. Kau sepah apa-apa. Betul? Dan marah, tak boleh marah. Kalau marah, engkau lah manusia sehabis-habis jahil. Kadang kita jaga hilang juga. Betul tak? Tak jaga, lagi lah hilang. Ni nak maghrib ni, nak start, nak cepat pergi, kunci motor hilang. Kalau kita ada watak gitu, nak buat apa? Buat kunci spare gantung. Ini hilang, ambil ni. Betul? Nanti balik, letak balik spare, carilah yang hilang tu. Kalau tak ada, buat spare lagi satu, gantung kat sini pula. Kenapa? Itu kita nak kawal. Buatlah satu usaha, betul tak? Atas apa kelemahan kita, supaya lancarlah segala perjalanan kehidupan. Ini kunci spare pun tak tahu mana, cari. Alam mengamuk, saya bini, bangga bini, marah anak, anak pula kena marah. Akhirnya huru-hara. Pada apa? Pada kunci kereta je. Ni yang kita dengar cerita lah, yang berlaku kat rumah-rumah tangga ya. Alangkah malangnya bila tidak memahami ilmu agama. Bukan saja dia jadi marah, anak orang lain, anak-anak bini menjadi marah. Janganlah begitu, betul
Janganlah begitu. Berkasih sayanglah. Umur kita tak berapa hari lagi ada. Yang kita nak marah orang Singapura tu dapat apa? Memahamilah takdir, berkasih sayanglah. Relax je lah. Hilang buat kunci lain. Apa payah sangat? Ulama cakap apa yang hilang dari dirimu ada ganti. Tapi kalau Allah hilang di hatimu tak ada ganti. Engkau tak ingat Allah, tak ada ganti. Engkau lupa Allah, tak ada ganti. Kerana Allah je Esa, tak ada ganti bagi dia. Dia je, tak ada benda lain yang boleh ganti dia. Tak ada orang yang boleh sekutu dia. Apa hilang pada dirimu ada ganti. Wallet hilang, duit hilang, ada ganti, boleh cari. Boleh usaha cari duit. Tapi kalau Allah hilang tak ada ganti. Ulama kata janganlah sampai Allah hilang daripada dirimu, hatimu, fikiranmu, keyakinanmu, tak boleh hilang. Ini tak ingat Allah, tak rasa apa-apa. Semayang lalai, tak rasa apa-apa. Allah hilang daripada hati dan semayang. Tak ingat Allah langsung. Ingat macam-macam, tak rasa apa-apa. Tapi benda-benda dunia hilang cukup merisaukan dia. Tak boleh lah gitu. Maknanya kita terbaliklah pada fahaman yang diajarkan oleh ulama. Okey. Dan lagi mengetahui, kita sambung. Maknanya ada dua pengetahuan. Dua dululah sekarang. Nanti ada lagi pengetahuan yang kita tahu pasal marah ni. Pengetahuan inilah yang menolong kita untuk apa? Untuk menahan dia daripada bergerak-gerak. Itu bergerak-gerak. Kalau kau pejabat tengok bobo marah, aduh. Kalau bobo perempuan kena marah nangis. Allah, kita ambil jadi pengajaran lah. Dan selalu kita lihat orang yang marah-marah ni dalam pejabat, selalunya kita nampak, kita nilai dari zahir lah. Apa kita nampak? Kita tahu tak semayang. Itu tahu, kita tahu. Kita tahu dia mentam yang apa nak makan, dia makan. Lepas tu dia jadi sifat apa? Mazmumah ni dia bersarang dan dia apa? Besar, dia kuat. Kenapa? Kita tahu ni orang tak solat je orang. Ada juga orang tak solat tapi cool, ada juga tau, tak semayang. Ada orang itu mengumpat tidak, cakap pasal orang tidak, dusta tidak, sembahyang tidak, semua tidak. Ada juga macam tu. Jadi kita ambil lah pengajaran. Apa pengajaran? Ada orang semua tidak, tapi dosa pun dibantai buat juga, tak semayang, tak puasa, tapi okey, tak marah. Sebab tu bila ada rasa hati tu, dan kalau kita dengar orang cakap itu pada pandang dan dia tu adalah kita, jangan marah dia. Maknanya apa? Ambil lah perkataan ni, jadikan cermin. Kalau kita ni marah, kita maikilah. Betul tak? Tak boleh pergi attack dia. Kau cakap aku pandang ni. Mana ada aku pandang daripada gaya dia tahu. Siapa cakap aku pandang? Aku tak pandang tau. Itu yang cakap tu apa tu? Cakap apa tu? Pendamaran tu. Habis terlibat orang lain terlibat dengan ipar, marah bini, ipar pun kena marah ipar, mak mertua pun terlibat. Allah. Tahu tak orang ramai sebenarnya kadang-kadang kata kau ni mati baik. Sampai peringkat tu orang kata tahu kadang, cuma orang tak cakap depan diri je. Lepas tu marah terlibat pula dengan orang gaji. Macam mana orang gaji boleh masuk cerita tu tak tahu. Benda kecil. Jadi kalau kita faham kita settle down dulu, duduk dulu, tenang dulu, fikir dulu, ini takdir. Mana mungkin aku boleh ubah apa yang Allah nak. Mana mungkin aku boleh ubah apa yang Allah kata dia nak buat dekat aku. Jadi aku hamba ni, aku tak boleh cakap apa, aku terima. Walaupun perbuatan dia ni berdosa kat aku tak redha dengan dosa yang dia buat. Aku tak redha dengan dosa dia buat. Kenapa? Dia langgar perintah Allah. Tapi apa yang tak adilkan berlaku kat aku terima. Kenapa? Inilah qada Allah. Itu je sunan bahasa dia. Tapi nak buat mudah? Tak mudah. Tapi memerlukan latihan demi latihan. Itu nama dia riadatun nafsi. Riadah diri, latihan diri.
Untuk apa? Untuk cakap dengan hati. Bila akal ni ada ilmu, cakap dengan hati, itu dah takdir. Cakap dengan hati, itu dah takdir. Wahai hati, engkau jangan marah. Aku ni akal, aku ni wazir, aku ni penasihat. Engkau raja, engkau jangan marah. Aku dapat ilmu yang aku belajar, ini takdir. Memang takdir pun. Kalau boleh diasuh hati itu begitu, lama dia faham lah. Ni takdir. Tak ada nak marah-marah. Kita order makanan setengah jam baru sampai. Kita nampak orang mau duduk dapat. Jangan marah. Kenapa jangan marah? Allah takdirkan 11.30 baru kita makan. Adalah kebaikan dia. Allah nak redakan perutnya berangin juga, mana kita tahu, betul tak? Sangkalah baik dengan Allah, memang Allah tu baik. Orang lain dah dapat. Orang dapat. Kalau boleh tunggulah, tak apa. Tak tunggu, pergilah keluar balik. Nak marah orang kedai ni apa? Tak apa yang takdirkan ni berlaku. Allah takdirkan. Kelemahan kedai dia satu hal yang dia kena uruskan. Ni marah. Kenapa lambat? Orang dengar pun tak syok . Maaf lah bang, boleh. Apa maaf? Kau ni nak berniaga. Ni perkataan yang keluar lah daripada kita. Kita tak setuju, kita keluar lah. Itu lebih selamat . Tak ada dendam di hati. Dia pun tak dendam kita dendam dia. Dah marah-marah, makan. Besok datang lagi. Orang kedai kata, ni dia ni malam ni. Dia taruh racun, orang tahu. Dia tahu racun lah, dia ludah kat air cukup lah. Betul tak? Mereka kita tahu orang marah kita, betul tak? Sebab kita pun hajar dengan dia. Dia tengah buat makanan kita ni. Apa kita dapat? Tak apa-apa ke? Okey, cukup tanda situ. Buku 192. Dan lagi mengetahuinya bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar, insya-Allah. Semoga Allah izinkan kita jumpa untuk baca lagi kitab ni dan mengambil ilmu-ilmu manfaat daripada musannif yang banyak berjasa pada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa maaf wa bi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.